A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-14 insya-Allah. Hari ini 7 hari bulan Ramadan bagi negara Brunei Darussalam dan 8 hari bulan Ramadan di beberapa negara lain. Jadi hari ini 20 hari bulan April tahun 2021 kita akan bersama-sama di surah Al-Baqarah insya-Allah. Surah Al-Baqarah daripada ayat 89 sehingga ayat 93. Muka surat 14 insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang berada di mana-mana pun jika mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, insya-Allah diminta harap-harapnya lah kalau boleh membuka mushaf muka surat yang ke-14 insya-Allah, untuk moga-moga kita dapat manfaat yang lebih baik daripada sesi kita pada setiap pagi insya-Allah. Hari ini kita akan baca masih lagi bercerita sebenarnya tentang sifat ataupun perangai orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran ini bersesuaian dengan keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah berada di Madinah pada masa ayat ini diturunkan, iaitu ketika Nabi menghadapi orang-orang Yahudi, berdepan dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada masa tersebut. Jadi perangai orang-orang Yahudi ini Allah Subhanahu wa taala telah bongkarkan habis-habisan, telah ceritakan habis-habisan supaya apa yang ada yang mereka sembunyikan daripada Nabi, daripada orang Islam ini, kita semua sebagai orang Islam tahu, dan kita pun sampai hari ini kita masih lagi menghadapi orang-orang Yahudi ini ataupun orang-orang Bani Israel, yang mana mereka ini masih lagi bersifat dengan sifat yang samalah sebagaimana apa yang mereka lakukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah sejak 1400 tahun yang lampau. Jadi insya-Allah moga-moga dengan bacaan kita ini, dengan tadabbur kita pada setiap pagi ini daripada ayat Al-Quran ini akan insya-Allah akan memberi manfaatlah kepada kita. Moga-moga kita dapat melihat, mengenali bagaimana sikap-sikap orang-orang Yahudi ini yang berlarutan sebenarnya. Kalau diikutnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Taala ceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, nenek moyang orang-orang Yahudi, Bani Israel pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nenek moyang mereka tu sejak daripada zaman Nabi Musa, sudah beribu-ribu tahun sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih lagi berperangai seperti itu, dan sampai sekarang, sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita ni menjadi panduan kepada kita. Jika sekiranya perangai mereka berubah, tentulah Allah Subhanahu wa taala tak akan ceritakan dalam Al-Quran. Bila Allah Taala ceritakan dalam Quran, ini menunjukkan bahawa perangai mereka ni tetap akan macam tu juga, supaya kita yang hidup pada hari ini dan akan datang, umat Islam ini akan dapat pengajaran, akan dapat tahu bagaimana sifat mereka, perangai datuk nenek mereka dulu, dan begitulah yang mereka amalkan sampailah hari kiamat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya baca itu ialah ayat yang ke-89 daripada surah Al-Baqarah. Jadi yang pertama sekali kita lihat sebab nuzul kepada ayat ni. Sebab nuzul, sebab bagaimana ayat ini turun, apakah peristiwa yang berlaku. Kata seorang sahabat yang masyhur, nama dia Asim bin Amru, dia meriwayatkan bahawa Asim bin Amru ni ialah seorang penduduk Madinah, yang mana dia apabila datangnya Islam, dia masuk Islam, alhamdulillah. Tapi sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni datang ataupun tiba ke Madinah, dia telah bersama-sama lah dengan orang-orang orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ni. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah ni iaitu 3 bani, iaitu Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan juga Bani An-Nadir.
mereka ni selalu berperang dengan orang Arab ni kan. Mereka kadang-kadang menyebelahi orang ni, kadang-kadang menyebelahi orang ni. Maknanya mereka ni, sikap mereka ni ialah menyebelahi dan kemudian mempelagakan di antara orang Arab ni, sehingga orang Arab ni sentiasa memerlukan kepada mereka. Jadi apabila berlakunya perkara-perkara yang yang tidak disenangi lah oleh orang-orang Yahudi ni, mereka akan sentiasa berkata, apa yang mereka katakan ialah, mereka kata, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyyi allazi najidu na'tahu fil Quran, fit Taurah. Jadi orang-orang Yahudi ni sentiasalah dia berkata, dia orang Arab, dia ni bangsa, jadi dah jadi bangsa Arab, dia bercakap dalam bahasa Arab, walaupun mereka ni Bani Israel, tapi mereka masih lagi lah memelihara bahasa Hebrew mereka tu. Sampai sekarang lah, sama lah seperti sekarang kan, walaupun mereka ni kadang-kadang bercakap Inggeris dan sebagainya, tapi mereka masih lagi memelihara bahasa Hebrew mereka tu. Sebab apa? Sebab kitab mereka tu masih lagi dalam bahasa Hebrew lah. Jadi kalau sama lah seperti kita kan, cuma kita ni berlenang sikit, kita ni ramai di kalangan kita dah tak pandai bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab kan. Tapi orang Yahudi ni memang mereka ni memelihara bahasa Hebrew mereka tu sebagai bahasa yang mana diajar kepada anak-anak mereka di negara mereka sekarang ni, di negara yang mereka dakwa sebagai negara mereka lah. Dan mereka ajar anak-anak mereka supaya anak-anak mereka ni tahu berbahasa Hebrew dan boleh membaca kitab Taurat ni. Jadi apabila mereka ni berdepan dengan orang Arab, mereka akan berkata macam ni lah. Mereka akan berkata, Allahumma ansurna alaihim bin nabi allazi najidu na'tahu fit Taurah. Mereka akan kata, ya Allah, tolonglah kami dengan Nabi yang engkau telah beri sifatnya, menyatakan sifatnya di dalam Taurat. Jadi maknanya dalam Taurat ni Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita dah tentang sifat Nabi yang akan datang ni. Dan sifat itu sebenarnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah orang Arab di Madinah ni, iaitu Aus dan juga Khazraj, mereka ni agak berbeza daripada orang Arab di Mekah. Kerana orang Arab di Madinah ni selalu mereka ni hidup bersama dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni selalu bercakap macam tu. Jadi mereka ni, orang-orang Arab di Madinah ni, mereka ni Aus dan Khazraj, mereka ni selalu dengar daripada orang Yahudi ni kata akan datang Nabi, akan datang Nabi, sifat dia macam ni semuanya. Jadi sebab itulah orang-orang Madinah ni bila mereka mendengar saja Muhammad, mereka terus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka kata bahawa inilah rupanya Nabi yang dijanjikan, yang dikatakan, yang selalu disebut oleh orang-orang Yahudi kepada kita semua. Jadi eloklah kita cepat-cepat beriman dengan Nabi ni sebelum daripada orang Yahudi itu beriman dengan Nabi itu. Itulah maknanya yang menjadi sebab turun kepada ayat ni. Jadi ayat ni kita tengok, kita bacakan, walamma ja'ahum kitabun, apabila telah datang kepada mereka, ja'ahum, hum tu ialah orang Yahudi kan. Apabila telah datang kepada mereka tu kitab minta maaf betulkan sikit okey. Jadi apabila telah datang kitab, apabila telah datang satu kitab kitab iaitu kitab Quran lah, min indillah, daripada sisi Allah, musaddiqan lima ma'hum. Musaddiq yakni Quran itu min indillah, daripada sisi Allah itu Quran. Musaddiqan tu maknanya membenarkan, lima ma'hum, dengan apa yang ada pada mereka. Maksudnya itu ialah iaitu Quran ini dia membenarkan apa yang ada pada apa yang ada dalam Taurat tu. Maknanya Quran datang sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Apa yang sama tu, ulama-ulama kata iaitu perkara-perkara usul, perkara-perkara asas memang sama kan, iaitu berkenaan dengan usul agama dan sebagainya sama kan. Jadi Quran tu menepati dengan apa yang ada pada mereka tu. Wa kanu min qablu, sedangkan Allah Taala kata sebelum daripada ni, iaitu sebelum turunnya Quran ni kepada mereka, mereka pun yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihuna ni artinya ialah mereka ni sentiasa bercerita, meminta pertolongan kepada Allah ni. Maknanya selalu ceritakan bahawa apa, mereka cerita gini, mereka kata nanti akan datanglah Nabi tu, akan datanglah Rasul tu, nanti akan datanglah macam ni, akan datanglah macam tu. Yastaftihuna, sentiasa yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, iaitu orang Arab lah yang tidak beriman. Jadi mereka ni konon-kononnya dianggap ni macam orang beriman lah pada ketika tu. Jadi falamma ja'ahum, tapi Allah Taala kata apabila datang saja, ja'ahum, datang kepada mereka, iaitu datang kepada orang Yahudi tu, ma'arafu, apa yang mereka tahu.
Apa yang mereka tahu maknanya mereka dah baca Taurat tu. Mereka tahu kan sifat Nabi macam ni, macam ni, macam ni. Ma'arafu, iaitu pengutusan Nabi tu mereka dah tahu. Seorang Nabi akan diutuskan dan sebagainya. Wakafaru bihi. Tiba-tiba mereka pun kafir dengannya. Maknanya mereka tak percaya. Bila Nabi datang, mereka tak percaya kepada Nabi tu. Fala'natullahi alal kafirin. Jadi Allah Ta'ala kata, maka laknat Allah lah ke atas orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan. Allah Ta'ala tak mengatakan fala'natullahi alaihim. Allah Ta'ala kata, tidak. Allah Ta'ala tak sebut laknat Allah lah ke atas mereka. Allah Ta'ala sebut macam tu. Tapi Allah Ta'ala sebut fala'natullahi alaihim. Ke atas mereka. Kerana disebut atas mereka, ulama-ulama tafsir kata kerana Allah Ta'ala ni melaknat mereka bukan kerana mereka tu mereka, tapi kerana mereka tu kafir dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana kekufuran mereka itulah, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Bukan kerana melaknat mereka kerana mereka ni Bani Israel. Jadi kita boleh faham daripada ayat sini bahawa Allah Subhanahu wa taala ni akan murka kepada kita kerana perbuatan kita, bukan kerana bangsa kita, bukan kerana keturunan kita, bukan kerana kita ni siapa tak kan. Tapi Allah Ta'ala akan murka kepada kita sekiranya kita ini buat satu benda yang mana menyebabkan Allah Ta'ala tu murka pada kita. Dalam ayat ni ialah laknat Allah kerana mereka ni kafir, bukan kerana mereka ni Bani Israel. Sebab kekufuran itu dipanggil sebab dipanggil sebagai maf'ul li ajlih. Gitu kan, lebih kurang lah kan. Okay. Seterusnya, bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Allah Ta'ala kata, sangat buruklah jual beli mereka tu. Jual beli mereka iaitu anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzil. Allah SWT kata, an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha' min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Allah Ta'ala sebut seterusnya ialah apa kan? Sangat buruklah bi'sa. Bi'sa tu maknanya sangat-sangat buruk. Dia lawan kepada ni'mah. Orang Arab kata, kalau ni'mah tu maknanya, oh baik-baiklah, sangat-sangat baik. Kalau bi'sa tu sangat-sangat buruk. Sangat buruk apa? Iaitu seolah-olahnya Allah Ta'ala sebut sini ialah jual beli. Jual beli apa? Iaitu di antara dua sekarang ni, mereka telah menjual diri mereka untuk dengan kekufuran. Sedangkan mereka ni sebenarnya boleh beriman. Sepatutnya mereka jual diri mereka dengan iman. Sebagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni menjual diri dengan keimanan. Kan maknanya kan? Tak apalah kan kita ni susah sikit, kita ni apa sikit, tak apa kan. Yang penting kita dapat iman. Itu maknanya kita jual diri kita dengan iman. Tetapi orang-orang Yahudi ni Allah Taala laknat kepada mereka kerana apa? Kerana Allah Taala kata sangat-sangat buruklah perbuatan mereka ni. Kerana apa kan? Kerana mereka ni telah menjual diri mereka dengan kekufuran. Mereka ambil kekufuran tu kan. Sanggup jual diri mereka kan bersusah payah kerana apa? Kerana nak dapat kekufuran tu. Jadi maknanya itulah Allah Ta'ala kata kan satu cara jual beli yang sangat-sangat buruk. Ya an yakfuru bima anzalallah. Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan kepada mereka. Jadi mereka ni sangat-sangat itulah. Seterusnya Allah Ta'ala kata sini kan, kenapa Allah Ta'ala sebut sini barian. Perkataan barian ni artinya ialah hasadan. Hasadan ini ulama kata dia baris atas dua atas barian. Barian tu kerana apa dia dua baris tu? Kerana dalam bahasa Arabnya artinya ialah dia tu adalah maf'ul li ajlih. Kata tafsir Jalalain. Maf'ul li ajlih artinya dia tu adalah menceritakan sebab. Sebab kenapa mereka bersifat demikian. Kenapa mereka ni bersifat apa tu? Iaitu mereka ni tidak mahu beriman. Kenapa mereka ni sanggup untuk menolak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tahu bahawa sebenarnya Nabi itu adalah betul. Jadi perbuatan mereka ni adalah kerana sebabnya adalah kerana barian. Barian tu maknanya hasadan. Hasadan tu artinya ialah mereka ni ialah hasad hasad dengan Nabi, iaitu dengki. Dengki kepada orang Arab. Dengki apa? Mereka dengki kerana Nabi diutuskan daripada bukannya daripada Bani Israel. Jadi yang mereka nak ialah mesti datang daripada keturunan Nabi Ishaq. Sedangkan kita tahu semua kan Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail tu merupakan adik-beradik kan. Bukan orang lain pun. Tadi sepatutnya apa jadi masalahnya kan. Tapi mereka tak nak kan. Mereka nak juga bahawa Nabi ni yang diutuskan ni di akhir zaman ni mestilah daripada Bani Israel. Daripada anak-anak keturunan daripada Nabi Ishaq. Jadi tengokkan bagaimana Allah Ta'ala nak mencela kan orang-orang Yahudi ni. Kerana sikap mereka yang lebih mementingkan keturunan daripada kebenaran. Jadi bagi kita ni tak boleh memandang bahawa apa, oh dia ni datang daripada siapa. Tapi kita tengokkan apa yang dia bawa.
Kalau orang tu bawa benda yang betul, maka tak kira dia datang daripada keturunan apa. Dia ni daripada Afrika ke, daripada Amerika ke, dia daripada mana, South America ke, daripada Jepun, Korea, Kongo, Monggo. Mana kan, semua tu tak kisah kan. Yang penting kalau dia bawa Islam, dia bawa kebenaran, kita kena terima. Tapi Bani Israel ni Allah Ta'ala ceritakan bahawa dia ni menolak Nabi Muhammad tu kerana bariang, kerana dengki, tak mau. Tak mau daripada keturunan Nabi Ismail. An yunazzilallahu min fadlihi, bahawa Allah Ta'ala menurunkan fadlihi, maknanya kurniaannya. Kurniaan tu maknanya wahyu kan. Kurniaan tu dalam jalan lain kata itu adalah wahyu. Maknanya mereka tak nak wahyu ni diturunkan kepada orang lain daripada yang dikehendaki oleh mereka. Ala man yasha', sedangkan Allah Ta'ala tahu kan. Bila Allah Ta'ala man yasha' ni ke atas sesiapa yang dikehendaki. Maknanya Allah Ta'ala bila dia beri wahyu kepada sesiapa yang dikehendaki, maknanya Allah Ta'ala tahu kan bahawa orang tu memang layak untuk mendapat kelebihan kurniaan tersebut kan, iaitu keturunan Nabi Ismail lah kan. Tapi mereka tak, mereka ni nak kata mereka ni lebih pandai daripada Tuhan lah. Allah, apa yang Tuhan tetapkan tu bagi mereka tak betul. Mereka nak bahawa mesti Nabi daripada Nabi Ishak juga, iaitu alam yasha' min ibadihi. Itu adalah kurniaan Allah Ta'ala nak beri risalah kepada sesiapa yang dia nak kan. Jadi Allah, oleh kerana itulah maka faba'u. Jadi Allah Ta'ala kata faba'u. Faba'u maknanya raja'a. Raja'a tu maknanya apa? Oleh kerana perbuatan mereka itulah maka faba'u. Iaitu mereka pun mendapat balasan balik. Gitu kan. Maknanya asalnya balik, tapi maknanya mendapat balasan balik daripada apa yang mereka lakukan. Maka apa yang mereka dapat? Ghadab. Bi ghadabin ala ghadab. Dua. Bi ghadabin ala ghadab. Kemarahan ke atas kemarahan. Setengah ulama tafsir kata, setengah ulama ataupun ramailah ulama tafsir kata, ghadab ala ghadab ni maknanya ialah apa? Dua kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Bani Israel ni. Yang pertama apa? Yang pertama sekali ialah kerana mereka ni mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah sebelum daripada ni mereka ni mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Jadi maknanya Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa pun daripada Bani Israel juga, tapi mereka tolak juga. Mereka nak bunuh juga kan. Nabi Zakaria daripada Bani Israel, mereka tolak juga. Jadi sebenarnya mereka nak apa sebenarnya? Kalau kata nak daripada Bani Israel, tiba-tiba mereka tak mau. Dah diberi Bani Israel, mereka tak mau juga. Sekarang ni tak apalah. Dah memang perangai orang-orang Bani Israel itu macam tu. Orang Yahudi itu macam tu. Maka Allah Ta'ala tolaklah. Sudah. Sekarang ni Allah Ta'ala beri pula kepada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi berbeza sangat keturunan Nabi Ismail ni, Nabi Muhammad SAW bukanlah untuk Bani Israel sahaja. Tengok kan. Untuk rahmatan lil alamin. Untuk semua umat kan. Untuk semua manusia. Dia bangsa apa pun, dia tak ada jadi masalah dah. Jadi tu perbezaan kan. Jadi Allah Ta'ala kata walil kafirina azabum muhin. Maka bagi orang-orang kafir itu, bagi mereka azab yang sangat-sangat hina. Seterusnya ayat yang ke-91 wa iza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Sekarang ni apabila dikatakan kepada mereka, maknanya kepada inilah sifat orang-orang yang beriman ni, orang-orang Yahudi ni kan. Sekarang ni orang Yahudi ada di Madinah lah kan. Allah Ta'ala bongkar semua apa yang mereka ada dalam kepala mereka, apa yang ada dalam dalam hati mereka. Allah Ta'ala sebut sini kan, wa iza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu dengan apa yang Allah turunkan ni. Bukan turun daripada yang lain, bukan turun daripada syaitan. Ini turun daripada Allah kan. Berimanlah kamu bima anzalallah, dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, iaitu Quran lah kan. Kemudian qalu, mereka kata apa? Apa jawapan mereka? Mereka jawab kata nu'minu bima unzila alaina. Mereka kata tak, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, iaitu apa? Taurat lah. Jadi mereka kata kami beriman dengan Taurat, tapi yang Quran ni kami tak nak beriman. Jadi mereka kata apa tu? Wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka kata mereka ni tak nak beriman dengan selain daripada Taurat. Selain ma wara'ahu tu yang di belakangnya. Belakangnya tu belakang daripada Taurat. Maknanya apa-apa yang datang selepas daripada Taurat, apa yang datang selain daripada Taurat, mereka tidak nak beriman. Sama ada Quran ke apa Injil ke, mereka kata macam tu. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka kufur dengan apa semua yang lain daripada wara'ahu, wara'ut Taurah. Kemudian wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Sedangkan Quran tu yang turun tu adalah merupakan membenarkan dengan apa yang mereka katakan. Dulu mereka kata macam tu.
Bukan mereka sebutkan macam ni kan. Jadi Quran datang tu ialah membenarkan dengan apa yang mereka kata. Tapi oleh kerana barian, oleh kerana datang bukan di atas Bani Israel, bukan di atas lidah seorang Nabi daripada Bani Israel, mereka tak nak terima. Tu kata mereka lah. Kata kalau Nabi Isa pun Bani Israel juga, mereka tak terima juga. Jadi Allah SWT sebut cerita ni, bongkar yang ada dalam hati mereka tu. Mereka ni memang sakit kepala lah sebenarnya kan. Kata macam ni kan. Cool. Jadi sekarang ni Allah SWT pun katalah. Mereka kata bila kita ajak beriman kepada Quran, mereka kata tak, kami nak beriman dengan Taurat saja. Kami tak nak beriman dengan selain daripada Taurat. Okey? Allah SWT beritahu kepada Nabi Muhammad. Sekarang kata kepada mereka, beritahu kepada mereka, kul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Okey, kalau kamu kata kamu ni beriman dengan Taurat, kenapa kamu bunuh nabi-nabi? Jadi Allah Taala suruh kita ni beritahu kepada mereka, suruh Nabi Muhammad SAW beritahu kepada orang Yahudi tu, kul falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kamu bunuh nabi-nabi Allah? Kenapa kamu bunuh Nabi Zakaria? Kenapa kamu bunuh Nabi Yahya? Semua tu kenapa kamu bunuh? Min qablu, sebelum daripada ni. In kuntum mu'minin, kalau kamu kata kamu ni beriman. Sedangkan dalam Taurat tu mengatakan bahawa membunuh nabi-nabi ni tak boleh. Sepatutnya tak boleh bunuh nabi-nabi. Kenapa kamu bunuh nabi-nabi? Sedangkan kamu kata kamu beriman. Beriman apa macam tu? Itulah kita kata macam tu kan. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Jadi sekarang ni kalau ikutnya lah masuk kepada satu hizib barulah kan. Jadi kita baca terus, iaitu Allah SWT sebut ceritakan walaqad ja'akum, telah datang kepada mereka Musa. Makna sebelum daripada ni Musa dah datang dah kepada Bani Israel ni. Iaitu apa? Dengan apa? Nabi Musa ni bawa apa? Bil bayyinat. Dengan tanda-tanda. Apa maksud tanda-tanda sini? Iaitu dengan mukjizat kan. Bil bayyinat, bil mukjizat. Mukjizat yang banyak lah. Dengan mukjizat ularnya, dengan terbelah lautnya, dengan tongkatnya dan macam-macam lagi. Telah datang dah Musa ni kepada mereka. Allah Ta'ala dah utuskan kepada mereka, tunjukkan dengan Nabi Musa AS tu, summat takhaztumul ijla. Apa mereka buat? Dah datang Nabi Musa, mereka ambil pula lah anak lembu tu. Itu perangai mereka kan. Padahal dah selamat dah daripada Firaun, dah dapat dah mana, dapat salwa, dapat makanan, dapat air, dapat apa semua kan. Nabi Musa dah nampak dah Nabi Musa tu kan bawa sesuatu daripada Allah SWT kan, dengan mukjizat, dengan bayinatnya. Tiba-tiba mereka ni ambil pula anak lembu tu. Allah Ta'ala kata summat takhaztumul ijla, kamu ambil pula anak lembu. Walaupun bukanlah pada masa zaman Nabi tu, tetapi Allah SWT ceritakan, inilah datuk nenek kamu dulu ni mengambil lembu pula dah sebagai Tuhan. Summat takhaztumul ijla, mengambil lembu tu makna ilahan. Kata tafsir jalan lain, iaitu sebagai Tuhan yang disembah. Mim ba'dihi itu selepas daripada Nabi Musa tu pergi. Mana selepas daripada Nabi Musa menghilang daripada mereka, Nabi Musa kan tinggalkan, pergi selama 40 hari kan, naik untuk bermunajat kepada Allah SWT, tinggalkan mereka di situ. Tiba-tiba mereka pun ambil anak lembu tu, mengikutlah kata apa, Samiri. Samiri tu yang menipu mereka tu kan. Nak kata menipu, tapi mereka percaya tu buat apa kan, yang pelik-pelik tu kan. Mim ba'dihi wa antum zalimun. Allah Ta'ala kata kamu ni zalim. Dalam keadaan zalim kamu ni, tak patut buat macam tu. Wa iz akhazna mitsaqakum. Tengok kan banyak lagi, tak habis-habis lagi kita ni. Masih lagi duk bercerita tentang wa iz kan. Ingatlah wahai Bani Israel semua. Akhazna mitsaqakum. Tuhan kata, kami ambil janji daripada kamu. Akhazna mitsaqakum. Kamu dah berjanji dah. Bila? Bila iaitu semasa di padang pasir tu, pada pasir Sinai tu kan. Jadi selepas daripada Nabi Musa datang, diceritakan bahawa Nabi Musa pun suruhlah menerima Taurat ni. Inilah janji kita dengan Allah SWT untuk beramal dengan Taurat dan sebagainya. Lalu warafa'na fawqakumut tur. Allah Ta'ala angkatkan gunung Sinai itu di atas kepala mereka. Sebagai salah satu daripada mukjizat kan. Sebagai salah satu kata, kalau kamu tidak, dan satu riwayat kata, kalau kamu tidak mahu menerima janji ni, Allah Ta'ala akan hempatkan bukit di atas kepala kamu semua. Mati semua kamu ni. Jadi kamu pun buat apa lepas tu? Kamu terimalah konon-kononnya kan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Khuzu ma atainakum. Ambil apa yang telah aku beri kepada kamu ni. Ma atainakum. Apa yang kami bawa kepada kamu ni. Biquwah. Ambil, pegang sungguh-sungguh. Biquwah tu maknanya bijiddin wajtihadin. Kata tafsir kata. Dengan kuat tu. Dengan kuat maknanya dengan bersungguh-sungguh.
pegang, ambil Taurat ni, makna beramal dengan Taurat ni, jangan main-main. Jadi sebenarnya dia memberi isyarat jugalah kepada kita pada hari ini, iaitu kita mestilah mengambil Al-Quran tu kan dengan kuah. Mengambil Quran, berpegang dengan Quran tu dengan kuah, artinya berpegang sungguh-sungguh. Jangan main-main kan. Jangan hanya buat main-main, hanya buat sekadar tahu ataupun membaca sahaja, tak. Kena cuba faham, kena cuba tahu maknanya dan sebagainya, dan seterusnya beramal sungguh-sungguh kan. Tak boleh, makna tak boleh lah dengan harga yang murah ke dan sebagainya, sebagaimana Bani Israel. Tak, Allah Ta'ala kata bikuwah, dan kemudian wasma'u. Allah Ta'ala kata wasma'u maknanya dan dengarlah. Maksud dengar situ ialah dengar apa yang nak diberitahu tu. Jadi daripada sinilah katakan bila dibacakan Quran, maka kita nak dengar. Bila orang nak beritahu tentang Quran, kita naklah dengar kan. Dengar tu bukan dengar sahaja, maknanya dengar dan juga melaksanakanlah apa yang didengar itu. Tapi bagaimana sifat Bani Israel ni? Allah Ta'ala ceritakan sifat Bani Israel ni. Benda ni berlaku kan kepada kita, kepada orang Islam juga kan. Sampailah hari ini kan. Jadi Allah Ta'ala beri warning Apa Bani Israel ni macam mana? Mereka kata apa? Mereka kata sami'na wa asayna. Jadi bila disuruh ni, qalu sami'na wa asayna. Mereka jawab apa? Mereka okeylah. Sebab dah duduk atas kepala ni. Apa tu atas kepala tu kan? Bukit atas kepala tak nak dihempak kat atas mereka tu. Mereka kata apa? Okey. Sami'na, okeylah kami dengar. Tapi adakah mereka nak patuh? Tapi mereka kata wa asayna. Tapi part nak praktik kan, part nak laksanakan tu, tengoklah gitu kan. Okey kami dengar, tapi nak praktik tu, nak ikut tu, tengoklah keadaan macam mana. Mana boleh macam tu kan? Itu bukan kuah nama dia. Sepatutnya ialah sami'na wa ata'na. Itu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar tu satu perkara maknanya kena mendengar, memberi pendengaran, mendengar dengan baik, mendengar Quran, mendengar arahan Quran, mendengar, dan kemudian selepas tu mendengar untuk dipatuhi. Bukan mendengar untuk main-main seronok-seronok saja, sedap-sedap saja, bukan nak seronok-seronok saja, tak Tapi sami'na wa ata'na. Jangan jadi seperti Bani Israel, sami'na wa asayna. Seterusnya Allah Ta'ala kata sini, wa ushribu fi qulubihimul ajla. Tapi kenapa kan? Kerana iman mereka sekarang ni dah teruk dah. Iman mereka ni dah bercampur aduk lah. Bercampur aduk dengan apa? Bercampur aduk. Allah Ta'ala sebut ini dalam ungkapannya, wa ushribu fi qulubihim, diberi minum ke dalam hati mereka. Jadi apa? Ulama sebut inilah khalata. Khalata tu artinya apa? Iaitu bercampur aduk. Bercampur aduk dah dalam hati tu mereka tu adalah diserapi. Kita kata dalam bahasa kita kan, iaitu diserapi apa? Fi qulubihim al-ijla. Masalah sembah anak lembu dulu tu. Jadi masalah lembu mereka tu kan, makna menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah masuk dalam hati mereka, kekotoran telah masuk dalam hati mereka, menyebabkan mereka ni dah tak boleh dah. Jadi sebab itulah, kerana kufur mereka tu kan. Kerana kekufuran mereka tu, mereka dah masuk dah perkara-perkara diresapi dengan benda-benda yang dan kotor, yang tak betul tu, dengan syirik dan sebagainya tu kan. Kul, Allah Ta'ala kata, beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Kalau kamu kata kamu beriman, sedangkan kamu buat benda ni, dan hati kamu pula bercampur aduk pula tu dengan perasaan sayang kepada lembu itu, atau perasaan syirik-syirik itu kan. Jadi macam tu keadaan mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul bi'sama ya'murukum imanukum. Maknanya iman kamu tu, yang kamu kata kamu beriman tu, memang teruklah, memang dahsyat sungguhlah. Iman kamu memang tak betul in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman, sebenarnya itu bukan imannya kan. Iman yang ada pada kamu adalah iman yang bercampur aduk dengan kekufuran, dengan perasaan sembah anak lembu dan sebagainya itu kan. Jadi setakat itu saja muka surat ini, insya-Allah di perjumpaan yang akan datang kita baca pula seterusnya insya-Allah dalam muka surat yang ke-15. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk subscribe, untuk follow, untuk beri link, untuk share kepada semua kawan-kawan yang lain di mana saja mereka berada. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala kepada kita. Sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ni, memberi pahala yang berganda-ganda lagi kepada kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.